Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sidang Jumaat yang berbahagia, sekarang kita berada di hujung-hujung bulan Rabiul Awal, bulan peranakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak umat-umat Islam di seluruh dunia membuat perayaan menyambut ketibaan bulan kelahiran bintang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, saya akan bicara dalam khutbah yang bertajuk mencontohi sifat-sifat pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat mengambil pengajaran yang ditunjuk dan yang ditauladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini lagi berkat, marilah sama-sama kita meninggikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita berjaya di alam dunia juga di alam akhirat nanti. Sidang Jumaat yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna dan paling mulia. Beliau mendapat kehormatan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan dilantik menjadi rasul, menjadi pesuruh Allah untuk menyeru, mengajak dan membimbing manusia ke jalan yang baik, jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sekali orang yang dilantik menjadi rasul sudah tentu mempunyai sifat-sifat dan pribadi yang mulia. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberi pengakuan dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang bermaksudnya sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai budi pekerti yang luhur. Nabi sendiri bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi", yang bermaksudnya Tuhanku telah mendidikkan daku, maka baiklah budi pekerti diriku. Di sepanjang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berkelakuan baik dan tidak pernah melebatkan dirinya dalam perkara-perkara yang kotor, yang cemar, yang keji. Semasa kanak-kanak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berlaku seperti kanak-kanak yang lain. Beliau selalu mengalahkan dan tidak suka bergaduh kalau menghadapi makanan-makanan bersama dengan kanak-kanak yang lain.
Nabi tidak suka berebut untuk mendapatkan makanan itu, sebagaimana yang diceritakan oleh Ummu Aiman, iaitu pengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, bila sampai masa waktu makan, budak-budak kanak-kanak datang berebut, sedangkan Nabi memadai dengan apa yang ditinggalkan untuknya sahaja. Itulah akhlak baginda semenjak daripada kecil, daripada kanak-kanak lagi. Semasa muda, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal sebagai seorang yang baik dan beramanah. Orang-orang sekitar Mekah memberi gelaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran Al-Amin, artinya orang yang dipercayai. Sidang jemaat yang berbahagia, sebelum menjadi rasul lagi, Nabi telah menunjukkan kebijaksanaan yang dikagumi oleh kaumnya. Ini kita dapat melihat dalam peristiwa Hajarul Aswad, hampir-hampir mencetuskan pergaduhan di antara satu sama lain. Sebelum Nabi dilantik menjadi rasul, semua penduduk Mekah menghormati. Ini adalah budi pekerti yang mulia yang ada pada Nabi. Tetapi setelah Nabi menjadi rasul dan membawa ajaran baru yang bertentangan dengan pegangan dan kepercayaan mereka, maka bertukarlah penghormatan itu kepada kebencian dan penghinaan Nabi. Nabi diejek, dilontar dengan berbagai-bagai penghinaan. Walaupun begitu, Nabi tetap sabar dan tabah hati dalam menghadapi segala dukaan itu. Itulah sifat seorang pemimpin, tetap sabar dalam menepuhi ujian Allah Subhanahu wa taala. Itu orang nak jadi pemimpin. Nak jadi pemimpin kena turut akhlak Rasulullah, sifat yang ada pada Rasulullah. Sabar, tabah hati dalam ujian. Apabila kita naik pocong, ya angin dia kena hak pocong dulu. Hak bawah tak kena angin, ibu dia kena pocong, liuk-liuk, layu-layu. Di situlah perlu kepada kesabaran, ketabahan seseorang yang nak jadi pemimpin. Sebab itu orang nak jadi pemimpin kena tiru pemimpin seperti Nabi. Nak jadi ahli politik kena tiru sifat politik Nabi. Politik dah tu Nabi hijrah hidup ke Madinah, mengatur orang duduk kelahir boleh damai. Itu politik. Politik adalah mengatur, mentadbirkan yang tak baik daripada yang tak baik kepada yang baik. Itu politik. Bukan tak say politik agama, ada politik. Kena tiru politik Nabi. Nak menega kena tiru perniagaan Nabi. Nak jadi ayah, kelih ayah sebagai kepada Fatimah Rasul dan sebagainya. Tiru situ. Itu yang kita duk baca sejarah. Sirah Nabi sebulan boleh pakai setahun pulak baru. Baca sejarah kena tengok. Bukan baca saja, sedap dengar saja. Tengok, perhati, kaji. Itu sejarah yang kita baca di bulan Maulid. Itu sejarah Nabi. Kalau dalam semaya pun kita baca, suruh kerti juga, suruh faham juga hak kita baca. Dapat boleh amal dengan hak kita baca. Itu kalau bak kecek bak semaya. Tapi tak pandai nak ketebah begini, dia kena mengaji suku pula. Nak sepenuh sasa tu dia kena mengaji suku, kena selam malak. Ketebah sebentar nak ringkah tu ya. Ambil pengajaran. Jadi berbagai-bagai usaha dan apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy untuk menghalangkan perkembangan agama Islam, antaranya menawarkan harta dan pangkat kepada Nabi. Andainya baginda mau berhenti daripada menyebarkan agama Islam, itu tawaran. Tak seni hati orang kafir Quraisy di Mekah. Nabi Muhammad disuruh ajaran Islam, tak seni hati tawaran, bagai-bagai tawaran. Nak harta kekayaan aku nak nak isteri janggut aku nak nak pekak jadi pemimpin aku nak
segala macam. Tapi tetap Nabi dia sabar dengan tawaran. Lah ni dak setengah-setengah orang dalam kes semua dak dewi tawaran tukarlah. Tukar dengan agama. Sedekah Tuhan royak wala tasyaru bi ayati samanan qalila. Jangan tukar. Jangan jual beli. Wala tasyaru bi ayati samanan qalila, jangan jual beli agamaku dengan harga yang sedikit yang murah, tapi orang lain tak. Asal boleh kesenangi. Boleh isi dalam perut. Nabi tak tukar. Tak tukar. Tak sabar. Pas sabar tak ada balasan lain. Syurga. Nabi royak. Tu balasan sabar. Kita dengar hak Nabi royak, dengar supaya bomong royak penyakit. Kena beringat kita takut kalau penyakit. Tapi hak Nabi royak kita dengar tak? La yantiqu hanil hawa illa wahyu yuha. Kita duk baca sejarah Nabi, maulud Nabi ni noh ni. Kerana Tuhan royak dalam Quran. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Demi sesungguhnya adalah pada cerita-cerita Nabi itu ibrah, pengajaran bagi orang yang ada akal fikiran. Dengan sejarah ambil pengajaran. Sebab tu Tuhan royak sejarah dalam Quran ayat 1960 ni ayat 1000 ayat Tuhan royak cerita nabi-nabi dulu kepada Nabi Muhammad. Royak apa? Royak supaya dapat ambil pengajaran yang ada pada cerita. Begitu pula sebulan ni kita duk baca cerita Nabi. Royak sejarah Nabi, akhlak Nabi. Kita boleh ambil apa tak? Allah sekadar tu ya. Boleh makan, boleh pahala selawat, tak ada apa. Pahala selawat boleh, pahala kita jamu boleh. Tapi pengajaran yang kita baca, gapo kita boleh ambil buat amal? Gapo? Perlu di sini. Selepas daripada khutbah lain kali kena mengaji banyak lagi sejarah. Kitab-kitab sejarah je tak pandai khutbah. Setengah jam ni nak dengar khutbah sejarah Rasulullah tak pandai. Kena mengaji. Kena usaha menuntut ilmu. Selain daripada ilmu fiqh, akidah, ilmu sejarah. Ini sejarah, ngaji sejarah, mengaji. Pandai lekeh pada ilmu sejarah pula dah. Boleh kena bodohnya kita, tak cidiknya kita. Pandai lekeh kepada sejarah. Kita dah baca sejarah Rasulullah, boleh ambil apa? Akhlak Rasulullah. Itu Rasulullah. Di awal ayat tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Demi sesungguhnya adalah contoh tauladan yang baik pada Rasulullah. Kita ambil contoh apa nama? Nak jadi seorang ayah yang berjaya dalam rumah tangga, kelih ayah Rasulullah mendidik anaknya. Gitu juga ahli menego, ahli politik, segala macam. Kelih situ. Ada situ kena ngaji sejarah. Kalau tidak Tuhan tak sebut 1000 ayat dalam Quran, ayat sejarah, ayat ibadat 500 ya. Sengerti ke tak? Pergi cari, pergi kaji. Dan kita yakin tak yakin sengerti, pergi kaji. Dalam tafsir Munir ada, kalau orang ngaji ke sana ada tafsir, pergi ngaji, pergi cari. Hawa ayat 1000 ayat, 500 ayat tu. Ayat ibadat 500 ya. 100 lebih ayat munakahat. Tapi ayat sejarah 1000, ayat wa'id tamsil 1000. Tapi oleh kerana orang kita ni tak ambil berat dalam masalah belajar, tak kaji ke, tak renung ke kepada ayat yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat sakut pak dengan mengaji. Oleh kerana kita jahil, kita tak kerti sejarah Rasulullah, kerana kita tak mengaji. Tak pandai lah bulan molok dia baca sejarah, tak pandai. Tak pandai. Kalau kelih buku-buku royak sejarah Rasulullah 400-500 buku, sebulan tak pandai nak baca. Nak faham, nak reti.
Sidang jemaat yang berbahagia, dengan ini jelaslah bahawa Nabi SAW tidak tergoda dengan tawaran-tawaran untuk kesenangan dunia. Nabi tak tertipu. Tawaran dunia yang ditawar, nak uwi harta kekayaan, nak uwi jadi pemimpin, nak uwi isteri janguk suami, Nabi tidak tertipu. Tapi setengah-setengah manusia, setengah-setengah masyarakat sekarang tertipu. Tertipu dengan tawaran. Tukar, sanggup tukar. Nabi kata, hingga aku berjaya membawa agama Allah ataupun aku ni mati. Tu sikap Nabi menegak agama Allah Subhanahu wa taala. Pak kita boleh tiru ke tak? Boleh ambil ke tak? Cuba kita renung, cuba kita fikir. Ada ke tak pada diri kita? Walaupun hampir 10 tahun baginda menyampaikan ajaran Islam di Makkah Al-Mukarramah, tetapi sambutan penduduk Makkah Al-Mukarramah terhadap seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak begitu menggalakkan. Oleh yang demikian, Nabi dan beberapa orang sahabatnya pergi ke Taif untuk menyebarkan ajaran Islam. Tetapi malangnya penduduk Taif tidak memberi sambutan yang baik. Sebaliknya mereka menyuruh budak-budak kanak-kanak nakal mengusir dan memaling daripada Nabi dan melontarkan Nabi dengan batu hingga tumit Nabi berdarah dan sahabat-sahabat Nabi terpaksa meninggalkan Taif. Bawa agama Allah tak berjaya di Mekah, nak buat kerana ni cari strategi yang baik pergi ke Taif. Taif tak sambut pula dah, ajar budak pula dah pegang lotab darah kaki Nabi. Tapi pemimpin sekarang tak ada siapa tangan ni. Nuai kata kesabaran, sifat salah satu sifat kesabaran yang ada pada Nabi, nak berjayanya Islam, hengok Islam sapa kepada kita sekarang di sini. Salah satu usaha yang gigih pada Nabi dan pada sahabat-sahabat Nabi. Sapanya Islam sampai sini. Kembalinya. Tapi nuai kata sabar. Sebab tu orang jadi pemimpin ni tentu sekali dia kena sabar. Nah, dia kena telinga tuli, kena tengok tuli. Orang nak kata apa kata. Nah, soal kata supaya tak dengar dah. Itu satu sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaat yang berbahagia. Dan salah satu lagi di bulan Maulid yang kita ada baca sejarah Rasulullah, kalau tak baca dia seolah kata tak sudah. Wakar. Nak doa tak makan, wakar baca. Tapi dalam wakar tu ada gapo kata yang boleh kita ambil. Tawaduk, syadidal haya, bersangat temalu, sifat tawaduk Nabi. Yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi tawaduk. Nabi malu. Malunya, sebab kata malu ni adalah perkara yang mendatangkan benda baik, orang panggil malu. Kalau benda tu kita malu tak menghasilkan perkara baik, bukan malu. Nabi katakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak mendatang ia melainkan benda baik. Tu malu. Malu tak ngaji tak erti malu. Kena ngaji tu malu. Sebab tu dia ada malu, dia ada benda baik. Dia tak ada malu, dia tak ada. Aku tak malu pia, aku tak lebar tu email, aku tak malu. Tengah jalan, tengah aku menesing boleh, tak malu. Dia tak malu, dia benda tak baik yang mari lurah. Tak malu pia. Tak malu tok tu, tak malu tok ni. Tak malu tu ada benda tak baik. Sebab tu Nabi kata al-haya'u, malu itu la ya'ti, tidak mendatang ia malu illa bi khairin, mereka dengan benda baik. Orang ada sifat malu, ia hasil, ia mari benda baik. Dia tak malu pia, ia mari belaka benda tak baik. Tak malu pia penuh kau seorang sodik pun penuh, dia tak malu pia.
Jumpa dengan pia, jumpa gila. Utai getah pia tuai apa tu. Tak malu pia. Ya mari benda tak baik. We boleh kerti situ. Baca. We boleh faham gitu. Yuhibbul fuqara wal masakin. Berapa orang? Orang duk kasih pakai miskin. Berapa orang? Berapa kali orang pakai miskin sakit kita pergi ziarah dia? Nabi yajlisu ma'ahum, duk sekali orang pakai miskin. Wa ya'udu mardahum, ziarah orang pakai miskin sakit. Wa yushayyi'u janaizahum, tasyi' mengiringi atas jenazah orang pakai mati. Ni dak hak banyak kubur, hak kaya mati. Hak pakai mati apa orang kubur? Tikmi tak kotik. Orang sedih kadang-kadang pergi tak pergi. Pahano ya, dia baca sejarah akhlak yang ada pada Rasulullah. Ya Allah ya, suruh ambil teladan. Mana kita ambil teladan? Ada. Sedikit tasyik jenazah kalau mengikut dia kita tahu ada ilmu kita reti. Kalau kita dengar khabar tak kira pakai miskin orang kata pergi kepada rumah si mati. Siapa ke masjid sudah semaya boleh pahala 1 kira. Tak ada nak pergi kubur masjid ya kawan-kawan dak kerja suk di masjid. Boleh 1 kira. 1 kira ni pahala dalam hadis riwayat sama dengan bukit Uhud. Orang pergi ke Mekah tahu bukit Uhud. Riwayat kata besar banyak pahala. Tapi hak degi tu, hak kaya mati. Hak miskin mati ada kedak lagi. Mananya kata kita menghidupkan sunnah Rasulullah. Kita menghayati jalannya Rasulullah, kasih kepada Rasulullah. Kita buat tak? Itu namanya pengajaran ni Rasulullah dia tak kira. Dia tak hina wala yahkiru fakira, tak hina kepada orang fakir. Kita ni tak nak masuk kedai takut kena bayar kepada orang fakir. Takut kena bayar. Tak ada nikmat aku syukur dia. Ada tak soal pasti kita jawab, klik jawab sendiri. Itu yang dapat kita mencontohi tauladan Rasulullah. Orang pakai sakit pergi ziarah. Hak kaya tak nak kecek dah. Dia mau malu. Sebab tu pergi dengan malu, pergi dengan ikhlas tu hak mana boleh pahala. Habis. Tasyik jenazah daripada masjid pula dah. Ke rumah, ke masjid semaya sampai kubur. 2 kirat. 2 utai bukit pahala tu habis. Boleh kerana tak ada ilmu pengetahuan. Tak berasa mana pergi. Nak tasyik, nak ziarah orang sakit. Ada. Khususnya sakit pakai miskin. Itu Nabi. Wa yuhibbul fuqara wal masak. Pekut lingo yak kira. Hak dengar pula Allah, tak apalah. Tapi buat boleh kedak. Ada kedak pada jiwa kita. Kalau tak ada usaha ada. Orang panggil menghidupkan sunnah Rasul. Mana menghidup sunnah, mana menghidupkan jalannya Rasul. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah atau kama qala. Siapa-siapa menghidup jalanku, maka orang itu kasih kepadaku. Orang kasih kepadaku, orang itu dalam syurga bersamaku. Selawat salah satu. Kita kasih ke Nabi, buat maulid salah satu. Tapi lagi ya. Hak lagi ya. Yang hidup pilih setengah-setengah nak menghayati jalan ni Nabi, pilih banyak ya. Kalau boleh habis-habis pilih buat apa. Itu pengajaran pada maulid. Bulan maulid nak tinggal 3-4 hari lagi, sepatut kita boleh ambil pengajaran. Selain daripada boleh ambil pahala, selawat dan jamu, ambil pengajaran yang Nabi buat. Akhlak Nabi, sifat Nabi. Gapo Nabi buat. Ambil situ baru berpedah. Baru berguna. Jadi kita dah buat ni separuh baru. Setengah-setengah, separuh tak sampai setengah. Sebahagian banyak lagi yang kita tak ambil. Oleh itu di bimbang ketebah hari ni sesuai dengan bulan maulud nak tinggal. Takut bulan maulud tinggal kita tinggal habis. Jejak langkah Rasulullah pun kita tinggal tak buat. Selawat pun dah dah. Itu
pengajaran yang dapat kita mengadakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin asyakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin wa imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Usikum ayyuhal muslimun wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وأحذركم ونفسي من غضب الله واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه من نفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين لا سيما الكفار والمستعمرين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.